wabarakatuh dan selamat malam. Okay. Alright. Sebelum kita masuk chapter 3, kita selesaikan sedikitlah chapter 2 yang bab akhir, yang mana sebelum ni kita dah tengok dua daya. Kalau kata lebih dua daya, macam mana punya pengiraan dan macam mana kita apply pada application. Okay. Yang sebelum ni kita dah tengok yang mana saya pernah terang dekat awak, kalau kata sesuatu daya atas ataupun daya yang fix, dia mesti boleh hold benda yang dia nak pegang ataupun apa-apa objek yang dia nak hold tu, kita fixkan kat mana-mana. Jumlah daya sama dengan kosong. Jumlah daya sama dengan kosong. Okay, jadi yang ini kita pegang. Ini mematuhi hukum Newton Law yang pertama lah. Jumlah X sama dengan kosong. Yang ini kita bukan sekadar consider pada daya, kita akan consider jugalah dia punya jarak. Jarak dan juga sudut. Okey. Saya rasa yang ini sebenarnya awak dah jelas dan kemudian awak boleh faham macam mana nak lukis free body diagram. Okey, cumanya bila free body diagram ni melibatkan dua daya yang bersambung ataupun kita ada dua partikel. Kalau kata awak tengok dekat lukisan sekarang ni, kita just ada satu partikel A. Semua daya bertumpu pada partikel A. Okey, macam mana pula kalau kata daya kita dia bertumpu pada dua partikel? Maknanya yang nanti kita akan ada satu lagi partikel. Kalau contoh yang ini mungkin kita akan ada partikel B pula kat sini. Partikel B dia bersambung dekat partikel A. Okay, kemudian mungkin dia adalah dia pegang dekat fix juga dekat sini. Dan dia memegang satu daya ataupun pokok bunga satu lagi. Jadi awak kena tahu macam mana kita nak lukis free body diagram bila dia melibatkan lebih daripada satu partikel. Okey. Kuis-kuis ni nanti awak boleh cuba buatlah. Tengok dekat dalam slide. Yang ini saya dah terangkan lah. Bila sesuatu partikel dalam keadaan keseimbangan, jumlah daya sama dengan kosong. Okey. Yang ini dia mematuhi Newton Law yang pertama. Okey. Yang ini kita tahulah bila berlaku keadaan keseimbangan, F sama juga MA. Kita tengok F sama juga MA, yang mana A sama dengan kosong. Partikel acceleration tu sama dengan kosong. Maknanya tak ada pecutan lah acceleration. Partikel ni dia boleh move ataupun dia boleh bergerak tetapi dengan constant velocity, ataupun kita consider objek ataupun sistem partikel tu remain rest lah, tak bergerak. Dia ada dua keadaan. Tapi macam mana pun dia punya pecutan mesti kosong untuk dia memenuhi syarat hukum Newton yang pertama. Ini untuk force lah. Okey. Yang kedua, application ni pun saya dah terangkan. Pun saya dah tunjukkan macam mana awak lukis. Cuma bila sesuatu partikel ni, dia punya sistem melibatkan spring, kalau kata dia melibatkan spring ataupun kabel kita tu, yang ni lah kabel kita disangkut disangkut pada puli, frictionless puli lah. Maknanya dekat situ dia tak ada geseran. Okey. Sekiranya sistem kita mempunyai spring, yang tadi yang gantung pokok tadi dia just kabel biasa fix dekat dinding. Okey, macam mana kalau kata salah satu sistem kita ada spring pada kabel dia. Macam mana pengiraan
untuk bahagian daya pada kawasan kabel yang ada spring. Bila mana dia ada spring, kita tahu kita kena consider spring constant ataupun stiffness lah yang berlaku dekat situ. Okay. Untuk bahagian yang ada spring ni, force dia, force sama juga K darab S. K ni adalah spring constant. Spring constant nanti dia akan beri value lah dalam Newton per meter. Dan mana kita akan ada S. S jarak pemanjangan yang berlaku. Jarak pemanjangan. Okay, contohlah spring asal, saya lukis kat sini lah. Spring asal, ni kita fix. Okay, ni spring asal awak. Ni LO. Okay, katalah selepas diletakkan beban, spring ni akan berlaku pemanjangan. Dia akan berlaku pemanjangan. Dia akan ada pemanjangan sikit lah. Pemanjangan sedikit bila awak dah pegang beban. Okay, bila awak dah pegang beban ni, pemanjangan ni adalah S awak. Ini adalah S awak. Dan ini pula adalah panjang awak punya kabel. Jadi kita akan tengoklah sama ada kita tahu pemanjangan asal ataupun kita nak tengok berapa deformation, perubahan panjang yang berlaku. Kita nak tahu L kita. Ni situation kalau kata case kabel awak mengandungi spring. Okay, partikel tu disambungkan pada kabel yang ada spring. Okay. Yang case kedua, kabel dengan puli. Okay, katalah kabel awak kita sandangkan dia dekat atas puli dan puli ni dia tak mengandungi apa-apalah, maknanya dia punya permukaan licin. Dia tak berstruktur lah yang boleh menyebabkan berlaku geseran. Okay, dia betul-betul smooth lah kawasan tu. Okay, bila dia smooth, kita akan assume lah kedua-dua kabel ni, T1 dan juga T2 ni ditarik ataupun dipegang pada mana-mana bahagian. Dipegang oleh mana-mana objek. Kita akan assume T1 dengan T2 ni berlaku tension, maknanya ada daya yang berlaku dekat situ. Dia bukannya dilepaskan. Kalau dilepaskan tak ada daya lah. Kita assume kedua-dua T1 dan juga T2 ni ada daya. Okay. Bila mana berlaku macam ni, kita menggunakan dia punya dekat fix ni, dia ada puli. Kita boleh consider T1 sama dengan T2. Okay, ni konsep untuk kabel yang mengandungi puli. Ada dua benda lah awak kena ingat. Kalau buat calculation biasa, kalau dia melibatkan spring dan puli, awak kena masukkan formula ni kalau dia nak suruh cari panjang ataupun pemanjangan yang berlaku pada kabel awak. Okay. Spring, contohlah. Ini yang asal biasa je. Okay, yang asal biasa punya drawing. Okay, determine the tension in cable BA. Partikel B awak dekat sini. Okay, dekat sini awak ada partikel B. Titik tengah ni adalah partikel B. Okay, partikel B memegang kabel C, kabel A dan juga kabel B yang mengandungi beban. Okay, kabel B ni, kalau kabel D ni dia ada beban berbentuk silinder 60 kg. 60 kg, awak tukar kepada Newton. Tukar kepada Newton darab 9.81. 60 kali 9.81, awak akan dapat 588.6. 588.6 Newton. Okey, yang ni awak dah tahu. Untuk kabel BC, kabel BC awak tak tahu berapa daya yang ada. Tapi dia fix lah kat sini. Dia hanya beri kat awak sudut 45 darjah. Okey. Untuk kabel BA,
kabel BA ni maklumat yang diberi hanyalah sudut ataupun bacaan awak punya teorem Pythagoras. Dia bagi teorem Pythagoras, okey, 3, 4, hypotenuse 5. Okey, jadi kat situ kita dah tahulah first sekali bila diberi apa-apa case, kita mestilah lukis free body diagram. Kita kena lukis free body diagram. Dia minta awak cari tension in cable BA, maknanya dekat sini BA dan juga BC. Cari force lah, berapa force BC dan juga force BA. First sekali kita lukis free body diagram. Lukis free body diagram. Pastikanlah awak punya FBD. Contoh kat sini. Free body diagram awak. Okey. Poin tengah, anggapkan kat sini adalah F. Okey, sini adalah F, BC. Ini pula adalah F, BA. Dan satu lagi yang ada beban ke bawah, kita dah tahulah dayanya ni straight lah, betul-betul dekat paksi negatif Y. Yang ini FBD. FBD dah diberi 58.6 Newton. Okey, yang awak tahu kat sini hanya sudut 45 darjah. Dan yang ini awak diberi segitiga yang boleh dikira 3, 4 dan juga 5. Okey, first step awak dah lukis free body diagram. Kemudian kita kumpulkan jumlah daya pada X dulu. First awak dah kira dah free body diagram. Step kedua, kirakan, awak consider sebelah sini, menghala ke kanan positif untuk X. Jadi jumlah Fx sama dengan 0. Okey, tengok pada free body diagram. Kumpulkan semua yang mempunyai maklumat bahagian paksi X. Okey, FBC ada. Okey, FBC cos 345. Yang ini belah negatif. Tolak FBA cos theta sama dengan 0. Okey, cos theta untuk FBA ni berapa? Yang tu segitiga dia. Kalau sin theta sama dengan berapa yang boleh dapat? Saya tak hafal tentang 3/5. 3/5. 3/5, manakala kalau cos ni 3/5 lah. Kalau cos theta dia pula awak akan dapat, saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Sebelah dia 4/5. 5. Okey. Bila dah tahu macam tu, masukkanlah value 4 BC cos 45 tolak FBA 4/5 sama dengan 0. Yang itu awak boleh kira cos 45 dapat 0.707. Okey.
0.707 FBC tolak 0.8 FBA sama dengan kosong. Okey. Kita buat keluarlah. Contoh FBA sama dengan 0.8 bahagi 0.707. 0.8 bahagi 0.707. Sekejap. Okey, cuba awak kira yang ni nanti kita selesaikanlah. Kalau kata cos 45 0.707 FBC tolak 0.8 FBA sama dengan kosong. Okey. Okay, jadi kat situ awak punya contoh saya ambil FBA lah. Okay, contoh saya ambil FBA sama dengan 0.707 bagi dengan 0.8, awak akan dapat 0.884 FBC. Okey. Sekarang yang ni kedua. Okey, yang ketiga awak kirakan jumlah daya dekat Fy. Okey, kita assume ke atas sama dengan positif. Y sama dengan kosong. Okey. Ini pun samalah. Kita akan tengok FBC sin 45 tolak FBA positif lah, tambah FBA sin theta. Sin theta adalah 3/5. Yang FBD ni tolak lah. Tolak 588.6 Newton sama dengan kosong. Okey, yang ini awak himpunkan ataupun nanti awak gantikan yang FBC. Sin 45 0.07 FBC tambah FBA ni awak ganti 0.884 darab 3/5 FBC tolak 588.6 sama dengan kosong. Okey. Tambahkan yang FBC dulu. 707 tambah awak akan dapat 1.2374 FBC tolak 588.6 sama dengan kosong. Okey, jadi kat situ awak boleh dapat FBC sama dengan
Bagi 1, 476 lah. Saya gundakan je 476 Newton. Okay, value ni masukkan baliklah dekat atas untuk cari FBA. Maka yang keempat, FBA sama dengan 0.884 darab 476. .884 darab 476, awak akan dapat 420. 421 lah. 421 Newton. Okey, jadi awak dah selesai lah. Maknanya kabel BA, kabel BA ni force ataupun daya tension dekat situ adalah 421 Newton. Okey, manakala tension pada BC adalah 476 Newton. Okey, yang ni jelas Yang ni saya rasa simple lah macam yang kita dah buat contoh sebelum ni. Okey, contoh yang kedua saya nak tunjuk macam mana awak nak buat bila mana awak punya sistem dia mengandungi spring. Okey, dia mengandungi spring. Okey, kita tengok kat situ. Determine the required length of cord AC. Ini adalah partikel A, partikel A, dan ni adalah C. Maknanya dia nak tengok berapa length untuk tali bahagian A dan C so that the 8 kg lamp can be suspended in the position shown. Okey, yang ini 8 kg berat dia. Dari tukarkanlah 9.81, 8 kali 9.81 awak akan dapat 78.48 Newton. Okey. Yang ini the underform length of spring AB is L, AB dia beri 0.4 meter. Okay, dia bagi 0.4 meter dekat situ. And the spring has a stiffness of KAB 300 Newton meter. Okay, sekarang ni first sekali macam tadi juga, step yang pertama kita kena draw balik free body diagram. Free body diagram ni kita kena lukis lah. Okay, first kita akan draw free body diagram dulu. Yang mudahnya first biasa kalau awak lukis buat kat atas part C. Jadi awak boleh jelas nampak nak positif ke negatif. Cuma ada contoh yang saya tunjuk. Kalau arah daya dia bukan keluar, yang tu awak kena tengok starting point dia kat mana. Lukis balik. Okay, kita tengok ni. First kita ada AB. AB dekat sini lah. AB dekat betul-betul part CX. Okay, ni F, AB. Okay. Yang seterusnya kita ada FAC. Dan yang terakhir kita ada pada part CY. Part CY kat bawah. Ini kita panggil, dia tak ada namakan, tak apa, kita letak ada D. FAD. FAD sama dengan 78.48 Newton. Okay. Kat sini dia beri maklumat awak punya underform length of spring AB dia gerak 0.4 meter. Dia akan ada pergerakan 0.4 meter, kira panjang asalnya lah. Panjang asal 0.4. Nanti kita nak tengok dia bergerak berapa panjang, jadi kita nak kira panjang asal dia dan berapa pula panjang untuk AC. Panjang keseluruhan daripada fix
C ke B adalah 2 meter. Panjang keseluruhan dia adalah 2 meter. Okey, kat sini kita kena consider ada spring. Kat situ ada spring. Free body diagram ni, kat sini sudutnya 30 darjah. Okey, bila dapat sama juga proses yang macam sebelum. Kita dapat je, kita kira jumlah keseluruhan daya dekat yang kedua stepnya kita akan kira jumlah keseluruhan daya pada Fx. Pada paksi X sama dengan kosong. Okey. Kalau tengok free body diagram ni, hanya dua tempat yang mempunyai daya dekat X. Okey, FAB ni dia punya daya, kira kita tulis balik lah. Tak jelas. Okay, kita akan tulis balik. Okay, kat sini FAB dia tak ada sudut dan dia positif. Jadi kita tulis dia punya daya je. Daya dia FAB. Kemudian yang ini belah negatif. Negatif tolak FAC cos 30 sama dengan kosong. Jadi cos 30 0.866. FAB sama dengan 0.866 FAC. Okey. Yang ketiga, kita kira pula daya keseluruhan pada daya Y. Kita consider arah atas positif. Jadi jumlah Fy sama dengan kosong. Okey. Yang FAB tak ada daya daripada Y. FAC ada. Jadi FAC sin 30. Okey, yang bawah ni pun dia ada daya dekat Y lah. Tolak 78.48 Newton sama dengan kosong. Okey, FAC sin 30. Sin 30, okey tak apa, kita kira. FAC sin 30 sama dengan 78.48. Maka FAC sama dengan 78.48 bahagi dengan sin 30. Awak akan dapat 157. 157 Newton. Okey, nilai 157 Newton ni masukkanlah dekat dalam ni supaya awak dapat FAB. Maka FAB sama dengan 0.866 darab 157. Jumlahnya untuk setiap jalan kerja ada markah masing-masing. Kalau dalam statik kita ni, kita tak ambil jawapan akhir awak. Kalau kata jawapan akhir awak betul, tapi tak ada jalan kerja, markah jalan kerja tak ada. Jadi awak kena tunjuk step by step. Walaupun benda yang mudah ataupun sebenarnya kita boleh faham, still kena tunjuk. 1 tambah 1 sama dengan 2. Still kena tunjukkan jalan kerja dia. Yang ni 136 lah kita ambil. Okay, 136 Newton. Okay, kita dah dapat dua jumlah ni. Okay, dah selesai ke? Kita baru dapatkan daya. Kita baru dapatkan daya, tapi kita belum selesai untuk mengira panjang tali AC. Jadi under form length 0.4. Jadi kita assume
Spring ni akan menyebabkan bila kita letak beban, dia akan tertarik. Dia akan jadi semakin panjang lah. Dia akan jadi semakin panjang. Dia akan stretch lah. Okay, kat situ kawasan FAB. Kawasan FAB ni sinilah saya lukis. Dia akan berlaku pemanjangan lah daripada asal fix 0.4 meter. Dia akan berlaku pemanjangan. Jadi berapa pemanjangan yang berlaku? Kita akan kira kat sini. Dia akan berlaku pemanjangan. Okey. Kita tahu FAB sama dengan KSAB. Kita dah tahu kan formula bila melibatkan spring, F sama dengan KS. FAB kita dah tahu 136 Newton. KAB diberi, KAB diberi 300 Newton per meter. Jadi 300 Newton per meter. Ni formula dia awak kena baca tahu unit. Takut kalau kata dia bagi dalam mm ke apa, kena tukar dulu. Kalau dia bagi dalam Newton per meter boleh terus pakai. Okey. Kalau kata FAB ni pun dalam kilonewton, awak kena kembangkanlah kilonewton tu dulu. Kalau tak nanti akan berlaku kesilapan dekat awak punya S. Okey, S. Ini kita kira S lah, SAB. Okey, maka SAB sama dengan 136 bahagikan dengan 300, awak dapat 4.5 0 point. Awak akan dapat 0.453 meter. Unitnya dalam meter. Okey. Jadi dekat situ awak dah tahu panjang asal, contohlah panjang asal dekat situ kawasan dia mula-mula mula asal dia panjangnya 0.4 meter. Okey, bila diletakkan beban pokok lampu ni dia berlaku pemanjangan. Berlaku penambahan lah dekat situ S awak. S ni 0.453 meter. Jadi berapa total panjang akhir? Total panjang akhir dia L 0.853. Okey, 0.853. L sama dengan L panjang asal tambah dengan SAB. Jadi LAB sama dengan panjang asal 0.4 tambah 0.453 meter. Jadi panjang dia dah jadi 0.8 0.853 meter. Okey. Ini awak baru tahu panjang dekat bahagian ni. 0.853. Okey. Awak boleh terus buat pengiraan. Maknanya awak tahu panjang A ke horizontal C pada paksi X 2 tolak 0.853. 2 tolak 0.853, awak akan dapat 1 point. Kat sini awak dapat pengiraannya 1.147 panjang dia dekat bahagian ni. Bahagian ni awak dapat 1.147. Ni kalau perasan segitiga. Jadi berapa panjang dekat AC? Kita dah ada sudut, kita kira hypotenuse ni lah.
Boleh tak dapatkan hypotenuse? Awak ada sebelah, saya tak hafal, tentu tak susah. Kalau saya hafal, saya tak hafal. Kalau saya hafal, tentu tak susah. Okey, kita ada maklumat tentang S dan kita nak cari H. Kita boleh pakai cos. Jadi cos 30. Ya, cos 30 sama dengan sebelah dia 1 point. Awak akan dapat 1.147 bahagi cos 30. Awak akan dapat H sama dengan 1.32 meter. Maknanya length AC sama dengan 1.32 meter. Okey, panjang kali ni. Yang saya kira tu adalah panjang kali ni. Okey, itu kaedah pertama awak boleh pakai. Kaedah yang kedua awak boleh juga kira. Kaedah kedua awak boleh kira juga, tadi dah tahu stretch dia. Panjang keseluruhan 2 meter. 2 meter. Jadi contoh maknanya panjang keseluruhan 2 meter tu sama dengan yang inilah AC. Panjang AC bahagian ni tambahkan dengan dia panjang SAB 0.853. Tadi tambah 0.147. Tapi kita tak nak panjang ni. 1.147 ni macam mana awak boleh dapat? Dia dekat sini kan? Jadi kita tak tahu nilai daya dekat sini. Jadi kita boleh tulis juga 2M sama dengan 0.853 tambah L AC dia cos. Cos 30. Jumlah dia ni mesti 1.147. Tapi bila kita nak cari dia, kita boleh letak dia macam tu lah. Jadi awak dapatkan total nanti, total LAC 2 meter tolak 0.853 bahagi cos 30. Awak akan dapat 1.32 meter. Ikut. Saya rasa kaedah yang pertama mungkin lebih jelas. Awak cari kat sini satu-satu. Kalau awak dah faham, awak boleh terus pakai step yang saya tulis warna hijau ni. Okey. Ini awak dapatkanlah. Okey. Ini Fx dia. Fx dekat AC. Ikut cara mana yang awak boleh faham. Ini kalau dia melibatkan spring. Okey. Kita cuba tengok soalan macam mana pula kalau kata ada dua partikel. Dua partikel. Yang spring tadi ada yang tak faham tak? Ke okey? Yang S tu panjang yang SAB tu kan. Dia pemanjangan dia lah. Pemanjangan yang berlaku. Okey. SAB adalah pemanjangan yang berlaku. 0.4 adalah panjang asal. Jadi kita nak kena tengok panjang akhir. Panjang akhir, panjang asal tambah pemanjangan yang berlaku. Okey, yang ini faham. jelas Alright. Tak apa, nanti saya dah tunjuk pengiraan ni, awak boleh study semulalah. Mungkin masa saya terang ni tak berapa nak dapat tangkap. Balik ni cuba buat. Cuba buat dan cuba fahamkan macam mana length untuk AC tu boleh awak nak kira. Okey, kita back pula.
Tadi saya dah bagi case kalau kata ada spring. Nanti awak boleh cuba cari case yang mana kalau ada puli. Dalam sistem tu ada puli. Majority contoh-contoh yang biasa saya bagi fix. Dia terus fix. Mungkin partikel je lah, ada beberapa. Yang menjadi macam mungkin takut awak jadi confused ataupun awak nervous sikit bila awak jumpa spring. Spring pun tak ada masalah. Yang puli tu pula macam mana? Yang puli tu nanti cuba awak cari contoh-contoh, cuba selesaikan, bandingkan jawapan dengan kawan-kawan. Okey, kita tengok dekat sini. Kita tengok dekat gambar rajah soalan yang seterusnya. Okey, kalau awak tengok dalam soalan ni kita ada dua partikel. Dekat partikel E dan juga partikel C. Partikel C dan E dan C. Okey, yang ini kalau awak lukis, awak tak boleh lukis dia bersambung terus. Kita pecahkan dia by particle. Kita pecahkan dia by particle, maksudnya dekat situ akan ada dua partikel. Okey, ada dua partikel. Kita cuba lukis partikel apa yang ada dekat dalam ni. Ada dua free body diagram lah. Okay. First, kita akan lukis dulu. Kalau mudahnya, kalau macam saya tengok soalan ni, saya akan selesaikan partikel E terlebih dulu. Saya tak akan buat partikel C sebab kalau partikel C, saya kekurangan maklumat. Kalau kat sini awak boleh nampak beban pada A awak ada. Jadi awak nanti boleh cari daya-daya tempat lain. Kalau awak nak start daripada partikel C, awak punya jawapan akhir akan jadi unknown. Nanti awak kena selesaikan partikel E, awak kena back balik pergi ke partikel C untuk selesaikan unknown-unknown yang awak belum dapat jawapan. Jadi complicated, mungkin akan peningkan dan memanjangkan dia punya jalan kerja. Nak mudah, kita cari yang mana maklumat lebih lengkap. Okay, kalau kata kita tengok sini, yang dekat partikel E maklumatnya lebih lengkap. Okay, first kita ada daya yang fix ke G. Kita fix kat G, kemudian kita turun bawah ni kita ada A. FA. Okay, yang seterusnya kita ada dekat sini. Dia 45 darjah. Okay, ini partikel E. Okay, FG. Saya senang pakai satu huruf lah, pakai dua huruf kita jadi pening sikit kan. Okay, ini FA dan ini pula FC. Okay, cuma nanti bila awak lukis jumlah FA sama dengan FE. Sebab dia sama je. ACC. Sini C. FC sama dengan FE. Terms yang saya pakai nanti awak akan jumpa. Okay, FCE akan samalah dengan FEC. Dia punya daya tu akan sama. Cuma nanti saya akan pakai situ, mungkin ada masa awak jumpa dia jadi sebagai FC. Ni saya akan tulis FE. Yang ni FC. Okay, kita tengok balik. Yang first macam ni lah lukisan dia. Okay, yang kedua sama juga, dia ada FB. FB. Kemudian kita ada FE. Dan yang terakhir kita ada FD. Okay. Lukiskan maklumat-maklumat yang diberi. Masukkan maklumat yang diberi. Okay, kalau kata yang ini kita ada daya dia sama dengan 25
Newton. Ini pula sudut 45 darjah. Kalau tengok 45 darjah kat sini, kat sini pun 45 darjah lah. Yang ini pula 30 darjah kat sini. Dia 30 darjah kat sini, automatik tahulah sini 60 darjah. Okey, maklumat dah lengkap yang ini. Sebenarnya free body diagram yang pertama ni lagi mudah untuk awak selesaikan. Okey, yang kedua kita punya free body diagram yang kedua. Ini ada 45 darjah. Okey, beban dia kita tak tahu. Yang ni pun beban tak tahu lagi. Ini pun beban tak tahu. Tahu dia punya teorem Pythagoras 3, 4, 5. Okey, jadi kita cuba selesaikan free body diagram yang pertama terlebih dahulu. Okey. Okey, free body diagram pertama, FBD. Yang E dulu. Ini FBD partikel C. Okey, saya akan selesaikan yang E terlebih dahulu. Okey, yang bahagian E ni kita buatlah total untuk bahagian X dulu. Kumpulkan, assume G ke kanan semuanya positif. Kita tetapkan belah kanan ni adalah positif, maka jumlah Fx sama dengan kosong. Okey, first tengok kat situ Fg. Berapa dia punya? Fg cos 60. Okay, Fa tak ada bahagian X. Fc ada. Tolak sebab dia bahagian negatif. Tolak Fc cos 45 darjah sama dengan kosong. Okay, jadi awak boleh selesaikan ataupun awak buat satu unknown lah yang mudah untuk awak kembangkan nanti. Cos 60 0.5 Fg cos 45 tolak 0.707 Fc sama dengan kosong. 0.5 Fg sama dengan 0.707 Fc, maka Fg sama dengan bahagi 0.5. Okay, 1.414 Fc. Okay, ni baru buat Fx. Okay, sekarang selesaikan Fy dia pula. Kita assume hala atas hala ke atas ni adalah positif bagi daya menghala ke Y, paksi Y. Okay, Fy kita himpunkan jugalah. Kita ada Fg sin 60. Kemudian kita ada tolak Fc sin 45 tolak 20 Newton. Sama dengan kosong. Okay, Fc dengan Fg ni awak boleh pinjam nilai ke atas untuk buat persamaan serentak dia. Okay, 1.414 Fg darabkan dengan sin 60 tolak Fc sin 45 tolak 20 sama dengan kosong. Okey, saya tak muat. Kita naik ke atas lah. 2.414 sin 60 tolak dengan sin 45.
Okay, awak akan dapat kat sini 0.517 FC tolak 20 sama dengan 0. Maka FC awak 20 bahagikan dengan 0.517, awak dapat 38.68 Newton lah kat sini. Okey, dah selesai ke? Awak baru kira FC. FC. Jadi kira pula FG. Maka FG sama dengan 1.414 FC 1.414 38.68 FG sama dengan 1.414 darab 38.68, awak akan dapat 54.69 Newton. 54.69 Newton. Okey. Ini daya yang awak dah dapat ni dalam soalan, mana soalan awak? Oh, soalan dia dah hilang. Oh, soalan keluar lambat. Sekejap Kalau kata tengok soalan, dia nak suruh awak cari semua daya. Semua daya ataupun tension pada setiap kabel, kemudian berapa berat set B. Kita nak tahu daya dekat sini, kita nak tahu daya tegangan dekat sini dan juga sini dan sini. Ini kita tak tahulah dia dayanya macam mana. Kita kena kira. Okey. Sekarang ni awak dah dapat FG. Dah dapat FG dan juga FC. Okey, maknanya FC dekat sinilah. Bila awak lukis balik tadi, FG kat sini 54.69 Newton. Okey, ini yang set A tadi tu 20 Newton. Dan yang ini pula adalah FC 38.68 Newton. Okey, FC ni samalah daya dengan bahagian partikel E ni nanti. Partikel daya ataupun tension pada CE. Okey. Bila awak lukis daya ataupun free body diagram C, awak dah ada satu maklumat tambahan lah. Okay, saya back balik tadi Kita pindah pula pergi partikel C. Partikel C ni awak lukis dia balik. Dia dekat sini. Kat sini. Dan di sini. Ni FC awak. FD. FB. Boleh juga awak tulis. Kalau kata awak nak tulis yang panjang tu boleh juga. Terms selain daripada yang penggunaan perkataan saya. Awak boleh pakai TCE. Tension pada partikel C dan juga fix D.
Yang ni tension pada partikel CB. Ikut awak punya kesenangan ataupun apa yang mudah awak nak tulis. Kadang-kadang bila tulis banyak sangat huruf takut kita confuse. Takut kita confuse lah. Okay, yang ini kita dah tahu sudut 45 darjah. Yang ini kita ada dalam Pythagoras 3, 4, 5. Okay, berpandukan yang partikel E tadi. Okay, E tadi kita lukis kat sini 20 dan sini 20 Newton. Yang ni awak dapat 54.69 Newton dan dekat sini 38.68 Newton. Okey, daya ini, daya Fe ni tension dia sama je position dia kan. Kalau awak tengok sini tension CE. Tadi kita kira tension EC. Jawapan dia sama je. Jadi daya yang awak dah kira 38.68 boleh diletakkan dekat sini. 38.68 Newton. Okey, jadi kita sekarang nak kira berapa beban seg B dan juga daya-daya pada setiap kabel. Okey, sekarang sama. Selesaikan. Bila awak dah lukis free body diagram, first step kira semua daya pada bahagian paksi X. Jadi kita assume pada arah ini jumlah daya X sama dengan positif. Total X sama dengan kosong. Okay. First kira dekat FC. FC awak ada 38.68 cos 45. Okay. Yang ini tak ada X. FD ada X. Tapi dia belah paksi negatif. Jadi tulis situ negatif FD. FD cos theta. Cos theta sama dengan, saya tak hafal, kalau saya hafal, saya tu adalah 4/5. Betul tak? Betul. Okay, selesaikan. Mana yang mudah? Dah boleh terus dapat FD lah kan? Okay, 38.68 cos 45. Itu pindah bahagi dengan 0.8. Awak akan dapat 34.19 Newton. Okay. Okay, kira yang step seterusnya. Step seterusnya nak kira seg B pula. Mungkin kita akan dapatlah jumlah positif hala ke atas lah. Jumlah Fy sama dengan kosong. Okay, Fy kat FC kita ada, FB ada, FD pun ada. Okay, 38.68 sin 45 tambah FD tadi 34.19. Ni FD sin theta 3/5. Tolak FB. Sebab dia pada paksi Y tepat-tepat X kosong, ni lah. Tak ada sudut, dia tak bersudut, sama dengan kosong. Okay, jadi kat situ awak boleh selesaikan FB akan dapat 38.68 sin 45 tambah 34.19 darab
3/5. FB awak dapat. Kan? Ya betul. Yang tu kan, yang 35 tu dia tak letak sin kat depan ke? 3/5 Ah, dah tak payah dah. tak payah dah. Dia konsep dia kan saya dah pernah terangkan macam ni. Sin sama dengan 3/5. Ya betul. Ni kalau sin theta sama dengan 3/5 kan. Jadi dekat situ tadi daya awak dekat FD FD sin theta. Sekejap, sorry dia terconteng. Sin theta. Jadi FD value ni sin theta 35 terus masuk 3/5. Kita buat pembezaan je lah. Masuk nilai. Kalau awak rajin nak kira sudut pun boleh, tapi sebenarnya ni cara yang lagi cepat dapat jawapan. Ikut pemahaman awak. Kalau awak rasa awak tak berapa faham cara ni, buat slow sikit. Back balik cari sudut dia apa semua pun boleh. Ni FD, masuklah nilai FD terus dapat. Okay. Cos pun sama juga. Cos tadi yang atas ni kita guna konsep cos. Cos theta sama dengan 4/5. Sebab itulah kita boleh dapat FD cos theta FD 4/5. Ni yang atas untuk X tadi. Itu kalau tu belum saya kira yang FR sama dengan punca yang Fx kuasa 2 tambah Fy kuasa 2. Ini ingat kan rumus dia. Tangent theta dia sama dengan Fy bahagi Fx. Konsep dia sebenarnya sama je. Saya tak hafal. Kalau saya hafal tentu tak susah. Awak dah ada tentang dengan sebelah, awak boleh dapat dia punya sudut. Sebabnya hypotenuse pada resultant force. Ni bermain-main dengan konsep ni je, teorem Pythagoras punya formula. Trigonometri punya tu kalau awak faham okey je. Trigonometri. Hafal rumus saya tak hafal, kalau saya hafal tentu tak susah. Lepas tu fahamkan konsep. Okey. Ni FD dah dapat 47.86 Newton. Makanya dekat sini semua maklumat dah awak jumpa. Ada yang tertinggal tak? Okey, maka kita tengok baliklah satu-satu. Tension pada EG. EG tadi tu kita dah kira kan tadi. 54.69 Newton. Tension pada EA sama dengan 20 Newton. Inilah dekat sini. Yang EG tadi kat sini. Okey, seterusnya tension EC 38.68 Newton. Ni dekat sini. Okey. Lepas tu kita dah kira tension kat sini. Tension EC sama juga dengan tension CE. Jawapan dia 38.68 Newton. Awak dah kira belah ni. Okey. Sekarang tension CD. C ni depan sebab dia adalah partikel ataupun starting dia punya tension tu. Okay, CD sama dengan CD mana awak kira tadi 34.19 Newton, dan yang terakhir tension pada CB sama dengan 47.86 Newton. 6 daya tu semua dah dapat. Soalan minta force in the cables and weight of sec B. Jadi sec B ni weight dia nak dalam Newton lah. Kalau dia minta mass, awak kena
bahagikan dengan 9.81 dapatkan dalam kg. Ni dia nak weight. Kalau weight sama dengan Newton. Kalau mass dia nak dalam kg. Kalau nak dalam kg awak bahagikan dengan 9.81 je. Okey, jelas yang ni? Kalau Jelas. kita buat contoh ataupun kita go through cepat sikit lah. 9 dah. Example ni dah. Nanti awak boleh baca dekat slide yang saya dah share dekat dalam outer. Yang ini konsep dia pun sama juga. The car is towed in the constant speed by the 600 Newton force. Maknanya dekat sini dia ada constant speed lah. Dia bergerak tapi constant speed by the 600 Newton force and the angle 25 darjah. Lepas tu nanti awak akan diminta untuk lukis free body diagram je. Maknanya kat sini awak lukis, nanti saya lukis balik, nanti awak cuba kira lah. Ada daya kat sini, ini partikelnya. Partikel A. Okey. Dia didito. Maknanya ditarik dengan 600 Newton force. Kemudian ada angle. Bukan 3,000 kalau tu. Bukan, kita pakai yang berapa force dia ditarik. Yang 3,000 tu. Rasa 3,000 ni tak ada, mungkin soalan salah crop lah kot. Okey. Dia salah crop. Baik Puan. Okay. Kat sini 30 dan dekat sini 25 darjah. Okey, maknanya kena cari itu TAB, ini force tension atau force AC. Okey, nanti awak boleh cuba cari sendirilah jawapan. Okey, yang ini selesai. Sekejap kita tengok ada contoh. Okey, kita tengok quiz. Yang ni nanti kita buat quiz sambil saya share attendance. Okey, dekat dalam chat saya bagi link attendance. Sambil tu awak tengok soalan quiznya. Soalan 1. Okey, select the correct free body diagram of particle A. Itu saya besarkan sikit. Ini soalan 1. Dia ada 2 tempat yang fix. Kemudian dia ada beban. Jadi free body diagramnya macam mana? Macam A ke, macam B ke, macam C ataupun macam D. Ini quiz 3, soalan 1. Awak jawab kehadiran. Sambil awak jawab quiz awak ni Okey. Ini soalan 1, quiz. Saya boleh keluarkan soalan nombor 2 ke? Boleh. Dah boleh. Boleh. Dah screenshot. Okay, soalan nombor 2. Using the free body diagram of point C. Point C dekat sinilah. Okay, ni point C.
the sum of force in x direction, total Fx is, use the sign convention of positive, paksi belah kanan di-assume sebagai direction positif. Kalau pergi belah kiri, kita akan baca dia negatif. Okay, jadi berapa dia punya bacaan tu? Ni soalan kuis awak lah. Okay, Syazad. Saya ulang balik soalan nombor 1. Soalan 1. Dua soalan je. Miss, soalan 2. Soalan 2. Okay. One next. Okay. Soalan kuis tadi awak boleh jawab, hantar dekat dalam attendance. Okay. Kita ada tutorial dekat dalam slide yang awak boleh buat. Yang ni tak perlu hantar lah. Awak just, saya beri beberapa soalan yang mungkin awak boleh cuba buat untuk tengok pemahaman awak. Betul atau tidak apa yang saya dah sampaikan? Adakah awak jelas ataupun masih di awang-awangan? Tengok balik. Puan, nak tengok balik soalan tadi Puan. Nak tengok jawapan ABCD. ABCD soalan nombor? 2. Okey. Okey dah. Okey. Okey, yang ini nanti awak boleh cuba-cuba buat screenshot je. Soalan 1. Okay, dah screenshot? Sudah. Dah. Cuba buat latihan. Tak perlu hantar yang ni. Awak buat dengan kawan-kawan, bandingkan jawapan. Okay, question 2. Okay, question 3. Okay, question 4. Question 4 ni ada case puli lah. Case puli, cuba selesaikan. Okay, ni ada soalan spring. Okay, soalan spring ni kita cuba buat sama-sama. Soalan satu lagi ni, soalan awak cuba buat dengan kawan-kawan. Okay ni, soalan nombor 6 ni cuba awak buat juga. Siapa Hafiz? Baru masuk ke awak dah lama masuk? Mana Hafiznya? Awak baru masuk ke dah lama? Baru. Baru lah. Saya ada soalan kuis. Selesaikan nanti. Ni saya ada bagi 6 soalan untuk dibuat. Okay, dah screenshot Sekejap saya back dekat Hafiz, awak screenshot dulu. Nanti sambil awak jawab attendance. Ada 2 soalan kuis. Okay, ni soalan 1. Select the correct FBD of particle A. Screenshot Dan ini soalan nombor 2.
Using the FBD of point C, the sum of force in X direction is apa persamaan untuk jumlah Fx? Okay, dua soalan kuis tu jawab sekali dekat attendance yang saya dah share dekat chat. Okay, ni nanti latihan question 1, question 2, question 3, question 4, 5 kita cuba buat lah sebab ada case spring, dan 6 yang inilah. Question 6 awak boleh buat dengan kawan-kawan, bandingkan jawapan dengan kawan-kawan. Okay, kita tengok soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ni ada case spring, kita cuba tengok macam mana nak selesaikan. Okay, dekat soalan ni determine the stress in each spring for equilibrium of the block of mass M. Mass M, the spring are shown in the equilibrium position. Okay, maknanya bila dia dia dah letakkan beban, dia dah letakkan beban ni, beban M sama dengan 2 kg. Okay, bila dia letak beban 2 kg, partikel A ni dia dah duduk dekat position yang mana position tu kira center point dia yang membuatkan sistem tu menjadi seimbang, di dalam keadaan equilibrium, di dalam keadaan keseimbangan lah. Bila dalam keadaan keseimbangan, jumlah F ataupun ni sama dengan kosong, dia memenuhi Newton law yang pertama. Okey, diberi M sama dengan 2 kg, A. Okey, ni A sama dengan 3, B sama dengan 3 cm juga, 3 meter sorry. B panjangnya sini sampai sinilah. A panjang sini sampai daripada partikel A pergi ke C. Okey, kemudian kita ada panjang C. Panjang C ni sama dengan 4 meter. Okey. Spring constant untuk AB sama dengan 30 Newton per meter. KAC sama dengan 20 Newton per meter, dan yang terakhir KAD sama dengan 40 Newton per meter. Graviti darabkan dengan 9.81. Okay, cuba awak selesaikan soalan ni. 2 darab 9.81 sama dengan 19.62. Okay, cuba buat. Kemudian kita bincangkan. Tengok boleh selesaikan tak soalan ni. Sebab dia minta cari pemanjangan pada setiap spring. Spring C, spring B dan juga spring D tu, berapa pemanjangan yang berlaku selepas awak letakkan beban M. Okay, first step, buat free body diagram dulu. Ni dah lukis Okay, cuba buat dia punya free body diagram. Okay, lukis free body diagram. Sama juga. Kalau macam ni.
Tak ada daya dekat sini yang memegang. Okey, cuma dekat sini soalan dia tak bagi awak apa-apa sudut. Soalan tak beri awak apa-apa sudut. Awak kena berpandukan panjang A, B, C untuk dapatkan maklumat. Okey. Ini kita pakai FD. Ini point C lah. FD dan juga FC. FD kita tahu 19.62. Okey, dekat sini awak sebenarnya dah tahu 3. Ini pula 4, 3. Kalau kata teorem Pythagoras ini 5 lah. Yang ini berapa? Teorem Pythagoras. 3 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2, 18. Punca kuasa 18. Okey, cuba selesaikan. Sama juga stepnya. First, awak kena consider semua yang positif. Okey, kita consider jawapan yang belah X dulu. Paksi X, kita consider hala kanan ni positif. Jadi jumlah Fx sama dengan kosong. Okey, Fx ada dekat Fb dan juga Fc. Fd tak ada. Fd hanya ada pada paksi Y saja dia punya force. Okey, Fb cos theta. Cos theta sama dengan cos theta dia sama dengan berapa? 5/4. 4/5. 4/5. 4/5. Kalau sin theta dia berapa? 3/5. Kalau mana yang belum dapat konsep saya ni, awak boleh cari sudut dulu. Cuba je cari sudut dulu. Kalau kata awak memang tak boleh pakai yang singkat macam ni, cari je dulu dia punya sudut. Lepas tu buatlah step by step pakai cos apa semua. Okey, kalau yang belah ni pula cos theta sama dengan 3 bahagi punca kuasa 18 sin theta sama dengan 3 bahagi punca kuasa 18. Kalau sekali imbas awak tengok sebenarnya FC tu sudut dia 45. Sebab panjang X dengan Y dia sama panjang. Bila sama panjang 45 lah dia punya sudut. Kat sini maknanya 90, sini 45, 45. Cuma awak nak nyatakan dia 45 darjah tu still kena buat jalan kerja, tunjukkan yang dia dapat kat situ 45 darjah. Okey, saya teruskan. FB cos theta. FB 4/5. Okey, FC tolak FC cos theta 3 bagi punca kuasa 18 sama dengan kosong. Ni 0.8 FB tolak 0.8 Okey, selesaikan persamaan ni.
setelah saya kira dapat FC sama dengan 0.8 bahagi okey. Lepas tu selesaikan bahagian FY pula. Jumlah FY sama dengan kosong. Okay, tengok dekat FB ada sin theta 3/5. Okay. Kemudian dekat FC positif juga. Tambah FC sin theta 3 bahagi punca 18. Tolak 19.62 sama dengan kosong. FC dah ada nilai. FB 3/5 tambah FB 1.13 darabkan dengan 3/18. Tolak 19.62 sama dengan kosong. Okey, selesaikan. 0.6 tambah 1.13 darab 13. 1.4 FB sama dengan 19.62. Dapat 14.01 Newton. Okey, maka FC sama dengan 1.13 darab okey, ini jawapan awak untuk FB dan juga FC. Maka daya dia sini, sini. Okay, ini 19.62 Newton. FB 14.01 Newton dan FC 15.83 Newton. Okey, sekarang kita nak tengok berapa pemanjangan setiap spring. Okey, semua dah selesai ke? Dah. Yang ni boleh faham? Dah. Puan nak tanya. Okey. Yang tadi itu FP 3/5 macam mana dapat 1.4 FP? 1.4 FB. Oh ni 3/5. Ni 0.6. Ini darab macam biasa tambah. Faham tak? Tambah 1.13 darabkan dengan 3 bahagi punca kuasa 18. Awak darabkan 1.13. 0.8. Okey. Baik Puan, terima kasih Puan. Nanti tambah.
Okey. Saya step seterusnya. Okey. Tadi awak dah kira, awak dapat macam ni lah. Ini 19.62 Newton. 14.01. Dan ini 1583. 15.83 Newton. Okey. Yang ini dia bagi dekat soalan 30 Newton meter. Ini pula 20 Newton per meter. Akhir 40 Newton per meter. Okey. Bila awak dah dapat macam ni, kita tahulah, okey, ni FB, FD dan FC. Di point A. Okey, sekarang ni kita kira satu-satu. Untuk contohlah F sama dengan KS, constant jarak pemanjangan. Okay, first kita kira yang dekat FB dulu. Kira kat FB dulu. Okay, FB sama dengan K dekat B akan dapat sesaran AB. Okay, F adalah 14.01 sama dengan K kat B 30. Dapat S. S AB sama dengan 14.01 bahagikan 30. 0.467. 0.467 meter. Dia berlaku pemanjangan sebanyak 0.467 meter. Selesai kira dekat FB, kira pula dekat FC. okey, awak nak ambil FC. C, tengok kat KC, SAC. KC awak 15.83 sama dengan KC 20. Kita akan tengok S. Okay. SAC sama dengan 15.83 bahagikan dengan 20. Awak akan dapat 0.792. 0.792 meter. Okey, itu dekat C. Pemanjangan pada spring C. Dan yang terakhir, awak kira pemanjangan pada spring D. KD sama dengan SAD. Beban dia 19.62 Newton. Spring constant 40 Newton meter. S. Maknanya SAD akan dapat 62 bahagikan dengan 40, 0.491. 0.491 meter. Okey, jelas tak? Jelas. Jelas. Jelas.